Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab 3 iaitu peralatan penyediaan dan penyajian makanan. Di dalam bab ini kita akan belajar berkaitan dengan jenis perabot ya. Di mana pertama sekali kita akan belajar berkaitan dengan meja kerja, almari atau rak menyimpan makanan, kabinet peralatan dapur, perlengkapan dapur, kain pengelap, kain maslin dan kain pengelap tangan. Ini pelajar-pelajar wajib tahu dan perlu ada pada setiap seorang pelajar ketika amali nanti. Begitu juga dengan kelengkapan dapur yang lain iaitu sarung tangan ketuhar dan juga peralatan pembersihan. Kesemua benda ini pelajar-pelajar perlu tahu dan cara penggunaan kelengkapan ni perlu tahulah. Okey. Manakala pisau yang kita tahu hanya mungkin satu jenis atau dua jenis kan. Okey, di dalam bab ini kita akan belajar lebih kurang 13 jenis pisau. Iaitu di mana pisau ni bukan sahaja untuk memotong sayur tetapi sampailah kepada pisau memotong daging, pisau memotong sayur-sayuran dan juga pisau untuk memotong roti. So ada lebih kurang 13 ya, 13 jenis pisau yang akan kita belajar. Dan cikgu harap pelajar-pelajar sekalian memahami dan mengetahui fungsi setiap pisau ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada fungsi landas cincang berpandukan warna. Cikgu tahu kemungkinan di rumah-rumah kita mungkin hanya satu aja landas cincang. Itulah potong sayur, itulah potong daging, itulah potong bawang, itulah juga potong buah-bahan. Sebenarnya itu boleh menyebabkan pencemaran silang. Okey, sasaban adalah bahasa Brunei. Kalau bahasa Melayu dia dipanggil landas cincang. Okey, berpandukan warna, perang untuk sayur-sayuran, merah untuk daging merah, hijau untuk buah-buahan dan salad, putih untuk produk tenusuk. Contohnya keju, mentega yang kita perlu potong, kita gunakan landas cincang berwarna putih. Manakala biru untuk kerang-kerangan. Kerang-kerangan ni contohnya tiram, apa lagi? Kepah, kita gunakan landas cincang warna biru. Manakala kuning ialah daging yang telah dimasak yang perlu kita potong. Contohnya daging salai. Okey, inilah fungsi landas cincang berpandukan warna. Jangan lupa ni ya. Okey. Peralatan kecil di dapur selain daripada yang cikgu sebutkan tadi, ada beberapa lagi jenis peralatan, contohnya kitchen fork, pengupas, melon baler, pisau pelet ataupun spatula, rubber spatula, pemukul telur, penorak. Penorak ni kalau bahasa Brunei kita panggil apa ni? Cuba pelajar-pelajar beritahu cikgu apa dipanggil ni penorak ni kalau dalam bahasa Brunei. Okey. Yang ke-8 penyagat, penapis, pengetus. Kalau bahasa Brunei kita panggil ragan. Ragan. Okey. Yang ke-11 pengayak. Okey, ini adalah peralatan yang kecil-kecil yang walaupun kecil dia memainkan peranan yang penting dalam penggunaan peralatan di dapur. Selain daripada tu, kita akan belajar berkaitan dengan periuk, kuali dan juga dulang pembakar. Memang
Tidak mustahil kalau cikgu tanya pelajar-pelajar cikgu ni, dia memang tidak dapat bezakan mana satu periuk, mana satu kuali. Okey, dan di sini kita akan belajarlah mengetahui peralatan yang berada di dapur yang kita guna setiap hari tapi tidak tahu fungsinya. Okey, selain itu alat penimbang dan penyukat. Sudu penyukat, termometer ni cooking kita gunakan untuk menyukat suhu makanan ya. Alat penjimat masak, pekakas mengadun, peralatan memasak seperti dapur gas, dapur elektrik dan ketuhar gelombang mikro, penggoreng jeluk ataupun deep fat fryer, iaitu kita sekarang alatan berteknologi untuk menjimatkan masa kita ya. Okey, next kita akan belajar mengenai peralatan menghidang makanan. Ini dia set menghidang makanan yang kita makan. Okey, sama ada daripada porselin ataupun melamin. Itu terpulang dengan kita ya. Dengan untuk kita gunakan adalah standard size, iaitu biasanya 10 inci untuk pinggan makan. Dan pelajar kena bezakan apa dia pinggan makan dan apa dia mangkuk hidang. Kena tahu beza setiap fungsi peralatan dapur ini. Okey. Dan juga teko, teh dan kopi kena bezakan. Kalau teko teh dia rendah sikit, manakala teko kopi dia tinggi. Itu pelajar kena memahami fungsi. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan cutlery. Apa dia yang dimaksudkan dengan cutlery? Apa dia belajar? Okey, pandai, bagus. Inilah dia, set cutlery. Jenis glassware adalah peralatan terakhir yang kita perlu berkenalan. Okey, jenis glassware ni ada 9 dan pelajar perlu ingat. Jenis glassware ni hanya sesuai untuk minuman apa? Yes, pandai anak murid cikgu. Hanya sesuai untuk minuman sejuk. Okey. Okey, sebelum membeli peralatan ruang dapur, ada beberapa yang perlu kita nilai. Yang pertama, bahan buatan. Yang kedua, ketahanan, reka bentuk. Yang ketiga, yang keempat, harga. Dan yang terakhir, penyelenggaraan dan penyimpanan. Baiklah, apa yang kita belajar hari ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar cikgu dalam menggunakan peralatan ruang dapur dengan cara yang betul dan selamat. Apa yang penting, keselamatan di tempat kerja adalah dititik beratkan. Okey, itu saja daripada cikgu.